Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi' wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Urusi Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, sesaudara-sesaudari, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada Allah Taala. Malam ni Allah bagi kekuatan pada kita untuk dapat sama-sama kita melaksanakan sebahagian daripada kewajipan yang difardukan pada kita, iaitu dengan kita solat fardu maghrib, pertamanya secara berjamaah, keduanya pada awal waktu. Kita syukur, ya. Dan syukur kita itu mudah-mudahan akan Allah tambah lagi nikmat dia, sebagaimana yang Allah janji orang yang syukur ni dia tambah nikmat. Maka kita syukur dapat solat awal waktu, syukur dapat solat berjamaah, nanti Allah tambah, esok dapat lagi buat benda yang sama. Itulah sebesar-besar nikmat yang kita hajati, ya. Hari ini saya tak bawa buku yang biasa saya baca, ya. Terletak tempat lain tadi, tak ingat nak ambil, tak ingat. Sampai tengah jalan baru teringat tak ada. Tak apalah. Hari ini saya berhajat untuk menyebut tentang muhasabah kita dalam memperingati keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mana-mana tempat orang duk sambut Maulid, lebih-lebih lagi di tempat kita, ya. Tempat kita ni memang di dunia ni, Malaysia lah tempat meriah sekali sambut Maulid Rasul. Hampir semua peringkat, berbagai-bagai acara dibuat, semuanya sempena Maulid Rasul semua. Tetapi apa yang pernah diingatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, kita ni disuruh supaya hisap diri kita sebelum Allah hisap diri kita. Sebelum Allah hisap, yang hisapan Allah itu dah tentu akan membabitkan balasan. Sebab Allah bila hisap, ujung dia balasan. Sebab tu dia sebut yaumil hisab, hari Allah hitung. Sebab lepas hitung, kalau baik syurga, kalau buruk neraka. Jadi kalau sampai Allah hitung, masa tu tak boleh nak undur dah. Jadi sebelum sampai waktu tu, biar kita hitung dulu kan, biar kita hisap dulu. Kalau salah kita perbaiki, kalau betul kita bagi elok lagi, perbetul lagi elok. Jadi begitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
apapun bentuk acara yang dilakukan sempena Maulid Rasul ini, semua beralasan satu je. Alasan apa? Hujah dia apa? Hujahnya nak menunjukkan rasa cinta pada Nabi. Itu hujah dia. Apapun apapun acara yang dibuat, upacara yang dibuat, bila sebut sambutan Maulid Rasul, ujung dia adalah, hujah dia adalah untuk menunjukkan, melahirkan rasa cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita selalu menyebut kepada orang, aku cinta kepada kamu kerana Allah, kan? Cinta kerana Allah, cinta kerana Allah. Tetapi bolehkah cinta itu kita buat kerana Allah kalau kita belum cukup mencintai Allah? Kan? Cinta kerana Allah itu hendaklah lahir setelah kita cinta pada Allah. Tak mungkin kita belum cinta pada Allah, kita sudah mencintai kerana Allah. Tak mungkin. Tak mungkin, kan? Nak cinta kerana Allah, mesti Allah itu dicintai dulu. Bila Allah dicintai, maka cinta selepas itu barulah bertunjangkan kepada cinta kepada Allah. Jadi begitu juga kecintaan kepada Rasul itu tidak mungkin akan lahir kalau kita belum mencintai Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut dalam hadis kursi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya. Manusia kalau ditanya bagaimana dia mencintai seseorang, macam-macam itu perumpamaannya. Yang nelayan akan kata cintanya seluas lautan. Yang panjat pokok nyok, cinta dia setinggi pokok nyok. Yang dah panjat gunung Kinabalu akan kata cinta dia setinggi gunung Kinabalu. Manusia tu kan begitu, lemahnya manusia tadi. Tetapi realistikkah, betulkah perbandingan itu? Maka kita tengok Allah jawab. Bila dikemukakan, ditanya bagaimana Allah mencintai hambanya, maka Allah menjawab secara jelas, aku mencintai hambaku sebagaimana hambaku mencintai aku. Kan realistik tu. Realistik. Maknanya kitalah yang menentukan bagaimana Allah cintakan kita. Allah kata, aku mencintai hambaku sebagaimana hambaku mencintai aku. Jadi jawapan itu menunjukkan apa? Kita yang menentukan, kan? Bagaimana kita nak meraih cinta Allah, kita yang tentu. Sebagaimana kamu cinta ke aku, macam itulah aku cinta ke hang. Jadi begitu juga tuan-tuan sekalian. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, dia akan ma'iya fil jannah. Siapa cinta pada aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Maknanya asas kepada nak duduk masuk syurga, asas kecintaan kita kepada Nabi itu adalah kemuncaknya syurga. Tapi yang kita bimbang, kita saja yang kata cinta, tapi cinta itu akhirnya ke neraka. Saya ceramah banyak tempat sempena Maulud, sampai tak larat dah. Bulan Maulud ni, kelas-kelas mingguan ni, kelas bulanan terpaksa kena cancel banyak. Sebab nak meraihkan permintaan orang, kan. Kalau tak cancel kelas bulanan ni, pakat orang lain tak dengar ceramah lah, pakat ampai lah dengar. Baik. Bila ceramah, ialah kita nak gambarkan, nak ajak orang sayang Nabi, kebanyakannya menangis.
Cerita tentang wafat Nabi, menangis. Cinta tentang pengorbanan Nabi, nangis lagi. Cinta tentang penderitaan yang Nabi alami, menangis lagi. Menangis tu. Yang perempuannya menangis, tak cukup sapu tangan, lap dengan tudung ayak mata ni, tambah lenjun habis. Habis sekasih hidung-hidung semua meleleh ayak. Sedih, tak apalah sedih. Kata ulama, kalau kisah Nabi, pengorbanan Nabi dinyatakan pada kamu, tersentuh hati kamu, maknanya ada perasaan cinta itu dalam diri kamu. Masih ada. Tapi kalau cerita pengorbanan Nabi boleh hisap rokok, itu berat. Ya, cerita tentang apa tu penderitaan yang Nabi lalui kerana kita itu, dia boleh selamba, makan roti canai, banjir, ini berat ni. Tapi kalau cerita kesedihan itu menyentuh perasaan kita, kewafatan Nabi itu menyentap perasaan kita, maka ulama kita kata masih ada rasa cinta itu dalam diri kamu. Cara hakikatnya begitu. Walaupun mulut mampu saja cakap cinta, cinta mulut siapa-siapa pun boleh. Tapi pokok pangkalnya di sini. Jadi hari ni kita nak muhasabah lah, takat berapa perkara bolehlah, takat masuk isyak je lah tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, aku mencintai hambaku sebagaimana hambaku mencintai aku. Maknanya kita yang menentukan cinta itu. Ya, kita yang menentukan cinta itu. Kalau Allah Ta'ala panggil kita, segera kita menyahut. Nanti bila kita panggil Allah, Allah juga begitu. Azan, Allahu Akbar, terus kita pergi semayang. Tinggal yang lain. Waktu kita lapang, Allah panggil, terus kita pergi. Nanti waktu kita susah, kita panggil, Allah terus datang. Maksudnya begitu. Faham? Dan kata panggil Allah tu tidak oi begitu. Itu panggil lembu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kata fastabiqul khairat, berlumba buat baik. Berlumba buat baik, waktu senang, waktu susah apa. Nanti waktu kita benar-benar, memang kita ni setiap waktu memerlukan Allah kan. Maknanya segera Allah memenuhi permintaan kita. Sebab apa? Kamu dulu pun macam tu juga buat kat aku. Seolahnya begitu. Nak bercakap bab-bab gini kena hati-hati bercakap tuan-tuan. Tambah ni dia keluar dalam FB, keluar dalam apa, dia macam-macam orang komen. Jadi kita kena cakap tu ulang-ulang bagi hampa faham. Baik. Nanti sekali duk timbul masalah mentajassimkan Allah Ta'ala, kan berat tu kan. Menjisimkan Allah begitu, panggil-panggil macam telinga kan susah tu. Baik. Jadinya begitu juga dengan kecintaan kita kepada Nabi. Tak mungkin kita cinta kepada, tidak mungkin kita kata kita cintakan Nabi kalau cinta itu tidak ada cirinya. Mesti ada hakikat kecintaan kepada Nabi. Zahir dengan hakikat tu satu benda yang berbeza. Belum tentu si suami tadi memberi hadiah sebagai tanda cinta, belum tentu tu. Kadang-kadang bagi hadiah tu ada udang tu. Ada udang di balik kotiau. Bukan mi lagi, kotiau lagi canggih, dia besar-besar, mi kecil-kecil. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hantar Nabi itu ada tujuan dia. Ada tujuan dia hantar. Maka hari ini cuba kita tengok muhasabah, bagaimanakah kecintaan kita itu, benar-benar kita memang mencintai Nabi atau bagaimana. Pertama, kita boleh dikatakan benar-benar mencintai Nabi SAW apabila kita dapat merasakan kehadiran Nabi dalam kehidupan kita. Bilal ibn Rabah
Wafat Nabi, dia keluar daripada Madinah ya. 2 tahun tak balik Madinah. Abu Bakar jemput dia tak balik. Jomlah balik. Bilal kata aku tak boleh balik. Dia kata aku nampak-nampak Nabi. Dia kata tak boleh. Akhirnya Abu Bakar meninggal dunia. Masuk zaman Omar. Omar pujuk lagi Bilal. Jomlah kita balik Madinah. Wujudkan suasana macam Nabi ada. Dahlah Nabi tinggal kita, hang pula tinggal. Wujudkan, dia kata. Akhirnya Bilal balik. Jadi untuk sekian sekalinya setelah hampir lebih 2 tahun tidak dia mengalunkan azan, lalu Bilal azan. Ketika menyampai kepada kalimah Muhammad itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, tak mampu dia sebut. Seumpamanya asyhadu anna tak boleh sebut dia Muhammad. Akhirnya dia cuba sebut, sirah menyebut, tumbang dia, pengsan. Selepas dia sedar, orang tanya kenapa pengsan. Dia kata aku ternampak-nampak sahaja Nabi itu. Ternampak-nampak dia. Tengok kehadiran Nabi itu cukup kuat bersama Bilal yang dikenal sebagai muazzin Rasul. Hari ini sambutan di mana-mana menangis tu. TV baik, radio baik ya, Sunni siap. Nangis ni. Tapi saya tutup ceramah saya, dah tengok pakat menangis dengan aku sekali. Saya tutup ceramah itu, hari ini kita sudah menangis, saya kata. Menangis memikirkan pengorbanan Nabi, penderitaan yang Nabi lalui. Lebih sedih lagi ketika hampir wafat dia minta doa dengan Allah lagi, supaya sakit umat dia ini dia yang tanggung, biar umat dia jadi mudah mati. Satu benda yang melampaui kasih sayang manusia lain, melampaui. Tapi saya bayangkan ibu-ibu yang sedang menangis sekarang berhenti menangis, saya kata. Berhenti semua tu. Bayangkan sekarang ini Nabi ada bersama kita. Apakah yang sedang kita lakukan ini tidak menyebabkan Nabi menangis? Kita menangis mengingatkan pengorbanan Nabi, tapi yang menangis itu ada yang berbulu mata palsu. Ini muhasabah ini. Ini realiti berlaku depan mata saya. Yang menangis teresak-esak ni, yang bercelak banyak ni, perempuan bercelak ni kan, kena air mata kan merambu sini, meleri hitam habis ni. Make up habis semua, luruh habis make up. Yang menangis cinta Nabi, nangis pengorbanan Nabi, make upnya melampaui apa yang diizinkan oleh Allah. Apakah Nabi tidak menangis akan perbuatan kita macam ini? Kamu menangis dengan sebab kewafatan aku, tapi aku menangis kerana kamu meninggalkan syariat aku. Ini kan muhasabah. Datang tu ada juga tu kadang tu, si ustaz malam ni ceramah bagi nangis. Masya Allah. Bisik ni kat telinga. Aku jalan nasib baik, aku sabar. Tidak, dia dulu menangis kena pelangkuk dengan aku. Dia boleh bisik kat kita. Ustaz malam ni ceramah bagi nangis. Masya Allah. Tak payahlah pesan macam tu ya. Biar menangis tu lahir daripada kita, bukan orang yang buat. Tak perlu untuk orang berceramah menangis. Kita kenang dosa boleh nangis. Dua sinfan, apa tu, anain, dua jenis mata Nabi kata, yang takkan disentuh oleh api neraka, kan? Air mata yang bangun malam menangis akan dosa dia. Tak perlu ceramah tengah malam. Orang ceramah pukul 3 pagi. 3 pagi ronda rukun tetangga. Baguslah tuan-tuan ya.
Datanglah ronda. Tuan-tuan sekalian, setiap langkah niat kita nak jaga orang, tuan-tuan sekalian, supaya yang sedang tahajud tak fikir lagi rumah dia pecah. Kan gitu kan kaitan dengan ibadah. Kan? Ingat tuan-tuan sekalian, antara doa-doa yang mustajab, orang yang mustajab doa ialah mereka yang mempertahankan keselamatan orang lain. Kalau dulu tu kan dia mempertahankan benteng negara tu. Sahabat-sahabat yang duduk, Nabi kata pahalanya besar, yang duduk di benteng Madinah mempertahankan musuh masuk. Itu nisbahnya sana kan, lawan musuh. Ya pencuri musuh juga tu. Nah, kenapa kena jaga? Sebab kita juga. Kalau dilaksanakan hukum syariat, tak payah jaga ni. Sekarang kan sendiri tanggung lah. Piramli cakap, sendiri tanggung lah. Nah, tapi apa pun tak apalah tuan-tuan, itu usaha yang kita boleh buat kan. Baik. Jadi kehadiran Nabi pada kita itu perlu. Saya pernah cerita kat sini kisah seorang anak muda yang buang sampah di jalanan kan. Datang anak muda tanya, laukana bainana, wahai anak muda, cuma kamu bayangkan Nabi ada dengan kita. Budak muda ini faham, dia Arab kan. Kalau kita dia tak faham tu, tapi dia rasa perkataan tu, dia rasa. Maka akhirnya menangis dia. Ambil sampah balik, bola tong sampah. Hanya diperingatkan kalau Nabi ada macam mana. Nabi mengatakan an-nazafatu minal iman kan. Bersih itu separuh iman. Kita tahu ni. Tapi bila kita masuk dalam bilik air misalnya, ada yang terlupa flush itu ya. Ya. Mengomel kita tu lebih banyak daripada kita tekan, sudah selesai. Ni ceramah dalam bilik air. Apa benda budak ni? Tak kerti bahasa. Kan dia ceramah kan lama tu. Darah ke naik kan, dia darah tinggi kan, pengsan mati dalam bilik air. Tekan aja kan selesai kan. Tak usah dia banyak songnya. Ni ceramah dalam bilik air, siapa nak dengar? Dah habis dalam bilik air kan, datang dalam dewan semayang, cakap lagi bab tu kan, ceramah. Baik. Jadi nak menyebut tadi ni, kehadiran dia cukup, laukana baina, cukup dah. Tak payah sebut, terus ambil sampah, buh lantau sampah. Ni mata menangis ni, anak muda yang ragut tapi faham. Bila Nabi duduk dengan dia, kita akan faham perasaan kita. Allahu Akbar. Jadi sejauh mana kita merasakan kehadiran Nabi dalam kehidupan kita? Nak minum, terbayang tak Nabi ada dengan kita? Kerana itu kata-kata hukama, amat rugi kepada siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu amalan sedangkan dia berada di dalamnya. Ini kata-kata hikmah ya. Bila saya sebut begini, tuan-tuan faham tak maksudnya? Kata-kata itu rugi, amat malang, amat rugi pada siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu amalan sedangkan dia sedang berada di dalamnya. Faham tak? Tak faham kan? Itu kata hikmah. Kalau faham tu bukan kata hikmah. Kalau tuan-tuan kata faham, sudah tak usah ceramah. Itu kan kitab Al-Hikam. Cuba tuan-tuan baca tiap-tiap satu pepatah kataan. Faham tak? Tak faham. Kalau tak dihurai tu tak faham tu. Kata-kata hikam kan, kitab buku kitab Al-Hikam itu. Cuba tuan-tuan baca kata-kata hikmah tu. Baca seorang-seorang. Tak faham, kulit ke kulit tak faham tu. Kenapa? Itu kata hikmah. Contohnya, kereta kita accident kan. Orang kata tak apa ada hikmah. Nampak tak? Tak nampak. Yang nampak kereta rosak. Hikmahnya tak nampak. Itu hikmah. Yang nampak tu accident. Hikmahnya mana nampak? Itu nama dia hikmah. Nah, jadi kata hukama, rugi siapa-siapa yang meninggalkan satu amalan sedangkan dia sudah berada di dalamnya. Rugi. Maksudnya apa dia? Baik. Maksudnya senang. Kita sudah masuk dalam solat kan, Allahu Akbar kan, tapi ditinggal bacaan surah, ditinggal subhana rabbil azim, ditinggal subhana rabbil a'la.
kerana nak cepat. Rugi tak? Rugi. Sebab kamu kan sedang berada dalam solat. Surah itu solat. Subhana Rabbil Azim sebahagian solat. Kenapa tinggal satu amalan sedangkan kamu sudah berada di dalamnya? Kan bengong tu. Hanya semata-mata nak cepat. Apa kemuncak cepat? Apa kemuncak cepat? Cepat sangat ke? Tak ada. Tak ada apa. Iblis ya kata cepat-cepat. Tak ada apa pun. Ingat kau nak pergi mana-mana. Apa yang lepas salam? Isap rokok kat luar tu. Tak ada apa. Nampak semayang tadi macam nak cepat benar. Macam kepala anak dah duduk dekat perut mak bini kita nak keluar dah. Rupanya dah merokok kat tepi tu. Nah, macam kita datang masjid kan. Dah datang masjid kan. Kenapa tak kaki kanan masuk masjid tadi? Kenapa pergi tinggal? Masjid kan dah masuk. Dia tinggal, rugi. Sedangkan tu package kan. Dah duduk dalam masjid. Kenapa tak tahiyatul masjid contohnya? Engkau kan sama masjid tu. Kecualilah orang dah dekat nak solat fardu. Tu bab lain. Nah, ini dah sampai masjid awal, duduk luar tu. Cari ilham. Nak baca surah apa jadi Pak Imam nanti kan begitu. Jadi begitulah. Maka kecintaan kita kepada Nabi tadi malang. Kalau kita mencintai Nabi dengan kita meninggalkan ciri-ciri kecintaan pada Nabi tadi. Kita kata kita cinta pada Nabi. Baik, mari kita tengok ayat Quran. Yang tuan-tuan dah tahu dah ayat ni. Saya sebut nanti tahulah tu ayat tu. Sekarang tak nampak lagi kan? Baik. Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni selalu orang baca. Kerana selalunya dengar, tuan-tuan dah boleh baca tu. Cuma tak boleh ceramah lagi. Baik. Allah Ta'ala kata, Qul hey Muhammad, tolong bagi tahu. Cakap, bagi tahu. Kepada siapa? Kepada orang yang bercakap depa cinta ke Allah. Kan sebab turun ayat ni kan ada sekumpulan manusia, sekumpulan orang datang jumpa Nabi kan. Datang-datang lalu dikatakan, ya Rasulullah, kami cinta pada Allah. Nabi tergamam tu. Datang orang, ya Rasulullah, kami cinta pada Allah. Tergamam Nabi. Tapi memang itu yang nak diucapkan. Tapi mesti nak Nabi faham mereka nak jawapan. Kan? Dia nak jawapan tu. Faham dia. Jadi bila disebut ya Rasulullah kami cinta pada Allah, tergamam Nabi. Padahal memang itu yang sepatutnya kan. Macam saya duduk sini, datang satu perempuan, Ustaz saya cinta pada Ustaz, kan tergamam saya tu. Tak bercakap. Walaupun memang kita nak ucapan itu kan. Contohnya begitu. Maka turun ayat ni. Qul hey Muhammad, tolong bagi tahu. Pada siapa? Kepada depa hak duk kata cinta pada Allah tadi ni kan. Apa caranya? Fattabi'uni. Digunakan kalimah digunakan Nabi suruh. Patutnya kalau siapa yang cinta pada Allah, ikutlah dia. Patutnya begitu kan? Sebab Allah yang suruh kan? Tapi ayat ini ditukar dia punya uslubnya kepada Nabi yang suruh fattabi'uni. Sedangkan itu firman Allah. Baik. Bila Nabi Allah suruh kita ikut Nabi dan Nabi sendiri menjadi perantara dalam ayat ini, fattabi'uni, bermakna tidak ada satu benda pun yang Nabi tak tunjuk contoh. Boleh tak saya kata ikut saya tapi saya tak buat? Boleh tak? Tak boleh. Nak ikut macam mana kau tak buat? Bila suruh ikut mesti kita dah suruh buat. Nah, bila Nabi kata fattabi'uni, maknanya semua benda aku akan tunjuk. Maka dalam setiap perlakuan kita, maka Nabi itu kan dirasakan kewujudannya tu. Nak masuk masjid, bayangkan Nabi duduk kat pintu masjid, kan kaki kanan kita. Itu sejauh itukah kita? Ni dah nangis ni, cerita Nabi menangis. Masa makan mengumpat lagi. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, saya tak nak sebut berapa, sekali hampa tanya ataupun suruh perhabis.
Jadi jangan sebut berapa. Berhenti takat saya berhenti, sudah. Contoh saya sebut 9. Cakap-cakap sempat 3. Lagi 6 saya tanya. Jadi mengelak hampa tanya, aku tak sebut berapa. Jadi hampa pun tak tahu jumlah dia berapa. Tak, yang penting bukan habisnya tu. Yang penting setiap satu tu kita faham. Baik. Yang keduanya, yang kita perlu muhasabah tentang kecintaan kita pada Nabi, ya. Sejauh mana saya ingat pesanan tok guru saya. Kecintaan kepada Nabi, dia kata, dengan cara kamu banyakkan selawat kepada Nabi melebihi apa yang kamu cakap. Kawan saya, dia pegang cakap tok guru ni. Sampai lo ni cakap 2 patah, Allahumma salli ala Muhammad. Cakap 2 patah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia ikut tok guru sungguh dia. Aku huru hara. Dia ikut tok guru. Kita tak boleh ikut. Contohnya kita tak? Dia baca kitab contohnya tak? Adapun sejarah Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi wafat, Allahumma salli ala, begitu keadaannya. Banyak selawat kepada Nabi. Tak mungkin kita sebut nama yang kerap, melainkan bila kita benar-benar mencintai dia. Ada tak kita sebut nama orang yang kita tak cinta? Sebut sikit-sikit, sebut ada? Tak ada. Sebutan itu, sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kita nak puji adalah Allah, kan? Subhanallahi ma fis samawati wal ard, kan? Segala yang ada di langit, di bumi memuji Allah. Tetapi ada tak tuan-tuan dengar memuji Rasulullah? Ada? Ada? Tak ada. Yang ada selawat pada Nabi, kan ada? Tengok rukun khutbah. Nombor 1 rukun khutbah apa dia? Memuji Allah, kan? Nombor 2 memuji Rasul. Dah, selawat pada Rasul. Sebab pujian itu hanya untuk Allah. Untuk nabinya apa dia? Selawat. Tapi hari ini sambutan maulid kadang-kadang selawatnya tinggal. Yang ada apa dia? Burdah, syair, qasidah. Ini qasidah, burdah ni bukan selawat. Itu cerita Nabi, puji-pujian pada Nabi. Selawatnya kurang. Ini muhasabah ni. Contohnya Al-Barzanji. Yang sambung selawat siapa? Yang dengar, kan? Dalam Barzanji tu jauh tu cerita Nabi je, beranak gini. Oh, kita sambung, kan? Ujung aja. Yang burdah tadi dah 15 patah kataan, baru selawat 1. Patutnya selawat itu dibanyakkan, bukan burdahnya tu. Nah, tambah-tambah burdahnya dibaca bahasa Arab, kan? Lagi tak faham. Kalau bahasa Melayu tu boleh juga, kan? Macam Al-Barzanji tu kisah Nabi, kan? Sebab itu Nabi ini diperintah selawat. Berbanyakkan selawat dalam sambutan Maulid Rasul kita. Tapi tak salah lah, alhamdulillah sekarang ni, kan? Dia tak, dalam 10 tahun dulu tak berlaku macam ni. Sekarang ni apa? Selangor berselawat, kan bagus, kan? Apa lagi? Dataran Merdeka berselawat, kan bagus. Hard Rock Cafe Putrajaya berselawat, kan bagus tu. Jangan gelak, kan bagus, Islamik. Biar orang bila sebut Hard Rock Cafe, jangan nampak arak, jangan nampak rock, kan? Selawat tu. Ini cita-cita yang murni, bagus. Jangan gelak. Sangka baik pada teman-teman kita, kan? Kita gelak-gelak, apa salah? Ya, Hard Rock Cafe berselawat, kan bagus tu. Dia terkejut jadi Yahudi semua tu. Macam mana dia tu? Ini sudah lari daripada polisi syarikat. Baik. Jadi perbanyakkan selawat. Saya ulang baliklah sebab nak kaitan. Perintah selawat ni besar tak besar? Lain dengan perintah lain. Allah bila suruh semayang, terus direct pada semayang. Aqimus salah, terus pada semayang. Bila suruh puasa, terus pada puasa.
kutiba alaikumusiyam, direct pada puasa. Bila suruh buat haji umrah, direct pada haji umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, direct pada ibadat itu kan. Tapi pada salawat, Allah memulakan dengan diri dia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, baru dia perintah. Mulakan diri dia sendiri. Hebatnya selawat ni, sampai Allah nak suruh selawat, dia sebut aku dulu selawat, baru dia kata ya ayyuhalladzina amanu. Dia tak terus suruh selawat. Kelebihan orang yang selawat. Tapi sebanyak mana kita selawat? Dalam sambutan mula Nabi pun selawat tu kurang juga, lebih yang lain kan. Sebab itu kalau masa ceramah kita tak menyambut bila disebut sallallahu alaihi wasallam, rugi lagi kita. Celaka tu agak melampau, walaupun itu hadisnya kan. Binasa Nabi kata, Jibril kata, orang yang nama hang sebut dia buat aja. Nak, maka binasa dia, rosak, rugi dan sebagainya, ditafsirkan dengan berbagai-bagai istilah. Maka selawat itu perlu diperbanyakkan, bukan hanya untuk hari Maulud, tapi untuk yang lain-lainnya. Cumanya teristimewa sebab sambutan kita dinamakan Maulidin Rasul. Sepatutnya selawat itu diperbanyakkan. Ini selawatnya sekejap saja, bercakapnya panjang, anugerah ini. Semua kalau boleh nak bagi anugerah Maulidin Rasul, pokoknya semua kangkung bagi semua tuan-tuan sekalian. Dia begitu keadaannya. 2 3 isyak berapa ni? Sini selalu lambat isyak baik tuan-tuan sekalian. Baik. Yang ketiganya, bagaimana kita nak muhasabah, betulkah hajat kita, niat kita tadi menyambut Maulid Nabi ini dengan tujuan untuk mencintai Nabi? Apakah kita meletakkan Nabi itu sebagai satu-satunya contoh yang apa panggil, yang utama? Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa ada 4 perkara kenapa umat dahulu cemerlang berbanding umat Islam sekarang ini. Dia sebut, saya sebut satu saja untuk kaitan, jangan tanya lagi 3 tu, buka buku sendiri. Daripada 4 benda tadi ni, Yusuf Qaradawi kata sebab umat dulu cemerlang berbanding dengan umat Islam sekarang, ada 4 faktor. Dia kata satu daripadanya adalah kerana umat dahulu meletakkan Nabi itu sebagai contoh, satu-satunya contoh, tak ambil lain dah. Alasannya kenapa nak ambil contoh orang lain sedangkan Nabi sudah ada contohnya? Kalau ada benda yang Nabi tak buat, kenapa Nabi kata fattabi'uni, ikut aku? Bermakna Nabi dah buat. Nabi akan buat dalam konteks ayat itu turun, tapi hari ini Quran dah sempurna, bermakna Nabi telah buat. Dalam konteks ayat fattabi'uni itu ada yang belum Nabi buat kan? Selepas turun ayat tu banyak lagi masa Nabi baru nak wafat, banyak benda lagi dia buat. Tapi dalam konteks kita, Quran dah sempurna, Nabi pun dah wafat, bermakna Nabi telah buat. Jadi kerana itu, sejauh mana kita menjadikan Nabi itu sebagai contoh utama dalam itu yang saya sebut di awal tadi, menangis dengan Nabi wafat, menangis penderitaan Nabi, tapi tidak menangis melaksanakan larangan Nabi. Nabi kata perempuan yang tambah bulu mata ni laknat, buat dia, buat ya. Menipu, tak menipu contohnya, dialah yang paling kuat selawat, dialah yang paling kuat menipu. Sebabkan menipu ini satu benda pengkhianatan. Nabi kata tipu ni khianat. Jangan ada yang kata tipu sunat. Tipu ni khianat. Mana ada sunat? Pandai-pandai aja buat hukum kan, tak masalah ni. Jadinya penipu. Selawat pun dia juga, nipu pun dia juga. Dah jangan
cerita. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata keadaan macam mana pun jangan menipu. Jangan menipu. Jadi sejauh mana kita meletakkan Nabi itu sebagai teladan? Sebab Allah hantar Nabi bukan untuk kagum. Banyak kali dia sebut dah kan. Tuan-tuan tengok dalam CD-CD hak mereka rakam ni, ada ulang banyak kali. Kalau sekadar nak kagum, tak payah dah. Nabi memang orang hebat dah. Dia bukan lantik pada kalangan kita. Nabi ni lepas dengar kuliah maghrib merokok, tak lantik orang macam kita. Dan istimewa, susu galuh dia tu dah ada. Nak baik itu tuan-tuan sekalian, Nabi nak cerita Tok Goji Saleh Pondok Sik cerita. Saya suka dengar ceramah dia, mulut Nabi banyak kali saya dengar dah. Dia cerita Nabi ni, dia tak beranak-beranak tu tak menangis, diam. Kelahiran tadi ni, budaya orang Arab, bila budak laki-laki lahir, istimewa pula, dia tak boleh ditontonkan pada orang, melainkan setelah dilihat oleh kaum kerabatnya. Bila Nabi tadi beranak diam gitu kan, tak menangisnya, berkhatan dah siap sunat kan, apa tu, Aminah tutup anak dia tadi, tutup. Waktu yang sama nak tunggu lah Pak Menakan datang nak tengok kan. Abu Lahab, walaupun dia dapat tahu, tapi dia tak boleh pergi, sibuk dia menguruskan kangkung tadi ni. Jadi dia utuskan pembantu dia ataupun hamba dia yang nama Suwaibah tadi ni, dan dia mengisytiharkan, hari ni aku bebaskan kamu, bebas. Tuan-tuan sekalian, Abu Lahab ni, nama apa Abu Lahab kan, orang Melayu panggil pelahap kan? Maknanya memang kedekut pahit. Orang belah utara kalau panggil kedekut yang amat sangat tu, dia panggil kedekut pahit. Tak, padahal apa kaitan kedekut dengan pahit kan? Tapi tak apalah. Jadi ada penjodoh bilangan ni ya. Tak, macam Ustaz Azhar berat nanang apa sebenarnya dah. Orang Terengganu tak? Orang Terengganu dia ada penjodoh bilangan dia, Mahpuh Kerah gitu ni. Berapa lagi Haji? Dia ada penjodoh bilangan dia tu. Kedekut pahit Abu Lahab ni. Tapi bila Nabi beranak, Nabi diperanakkan oleh mak dia tadi ni, dia boleh bebaskan Suwaibah peri-peri ya. Dan dia jamu orang Mekah makan dengan sembelih unta banyak. Maknanya apa? Kelahiran Nabi SAW ini memotong sifat kedekut Abu Lahab tadi ni. Sebab itu kita kalau menyambut Madinah Rasul masih kedekut pahit, ya teruk pada Abu Lahab itu. Abu Lahab boleh bebaskan Suwaibah, bebas macam tu saja. Jamu lagi orang Mekah makan sembelih unta. Tiba-tiba kita makin sambut makhluk, makin kedekut pahit. Ya teruk pada Abu Lahab lagi. Akhirnya Suwaibah pergi rumah Aminah. Pergi rumah Aminah, dia masuk-masuk, dia tak dengar budak nangis apa kan. Dia tanya Aminah, kata hang beranak anak laki-laki, mana anak hang tak ada nampak pun. Aminah kata tunjuk tu. Dia buka tu tutupan tu, Nabi celik. Buka mata Nabi celik. Mana ada budak umur sehari celik. Nak kita esok lusa nak mati pun tak celik-celik. Lenong. Ada kawan saya seorang. Nak dia mengaji saya kali lah. Masa pensyarah tak masuk, okey, masuk je tidur. Ni kawan saya. Saya masuk tidur. Lepas tu bila pensyarah tu keluar nak buang air, jaga dia. Masuk balik, tidur lagi dia. Jadi buat macam manalah. Saya pernah tidur dalam kelas ngaji, pensyarah saya tegur, Kamal, kamu pilih antara dua, mau tidur atau mau belajar. Jangan diambil dua-dua, kerana tak akan dapat dua-dua. Kerana kalau kamu tahan mengantuk, dah tentu tidur tak dapat, belajar pun tak faham. Tak mungkin tuan-tuan faham dalam keadaan mengantuk kan? Tak faham tu. Jadi konsentrate dah tak ada, fokus tak ada kan?
Jadi pilih antara dua, mau tidur atau mau belajar. Kalau mau tidur, ya tidur sekarang, walaupun tak boleh belajar, tapi tidur dapat. Kalau mau belajar, jangan tidur. Akhirnya apa pilihannya? Tidur saya pilih. Memang tak tidur, prek dalam kelas tidur, belajar depan. Bagus, dia cakap. Pilihan yang tepat ni gitu. Ngantuk ni bukan boleh ada. Ngantuk tak ada hukum, tuan-tuan. Tak ada hukum ngantuk ni. Tak ada ngantuk kan kita cari. Habis cerita, tak apalah. Jadinya Aminah tadi buka tudung Nabi, celek menangis. Wah, menangis Nabi. Tadi tak menangis bersama anak dia ni. Masa keluar daripada perut mak dia tadi tak menangis. Dia menangis. Bila menangis, Suhaibah ambil tu. Ambil Nabi, susukan belah kanan. Nabi menyusu. Jadi orang pertama menyusukan Nabi itu kan Suhaibah. Tapi tak jadi ibu susuan. Sebab itulah kali pertama dan terakhir dia menyusukan Nabi itu. Lepas dia bagi belah kanan, bagi belah kiri pula. Ternyata Nabi tak nak minum, tolak dia, tak nak bubuk. Aminah tanya, kamu ada anak susuan yang lain? Suhaibah kata ada. Padahallah anak aku tak nak minum, kerana yang sebelah lagi itu adalah untuk anak susuanmu yang lain. Umur sehari sudah reti keperitan orang lain. Budak umur sehari tak gomai dua-dua. Hampa gomai dua-dua. Begitu. Sekarang kan? Jadi kalau cerita nak kagum, ni kagum. Sebab itu Nabi ni, tuan, kenapa Allah yatim piatukan dia? Banyak tu. Said Ramadan Al-Buti tu menggariskan hikmah-hikmah tu banyak. Tapi yang saya tertarik untuk saya sebut malam ini, hanya mereka yang pernah merasai anak yatim tahu bagaimana perasaan anak yatim. Kita tak tahu. Kenapa Nabi Allah tentukan dia jadi orang susah? Sebab hanya orang susah yang boleh merasai kesusahan orang lain. Orang yang senang, jangan cakaplah berjiwa rakyat, pergilah. Bila masa engkau berjiwa rakyat? Engkau tak pernah susah beranak-beranak atau tak pernah susah? Kita ni, tuan-tuan sekalian, pernah susah di depan saya ni. Nampak muka tu pernah susah. Sebab tu kita rasa kesusahan orang. Nabi Allah jadikan susah supaya dia merasai susah orang. Sebab tu dia tengok budak menangis pagi raya, dukung dia. Awak nangis, dia kata aku ni bapak mati di medan jihad, mak kahwin lain ikut laki baru dia, aku tak ada orang. Nabi dukung. Nabi kata, endakkah aku menjadi bapakmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bawa balik Nabi, bagi mandi budak ni. Sebab dia pernah merasa yatim. Dia pernah merasa kesusahan. Tuan-tuan sekalian, jadi kerana itu Nabi ditakdirkan susah supaya dia boleh rasa kesusahan orang lain. Ingat dia, ketika dia tengah mengajar satu hari, Abu Talhah di belakang nampak Nabi dah macam terhoyong-hayang. Kerana apa? Dia tahu Nabi tak makan. Tak ada makanan di rumah. Seorang kekasih Allah tak ada makan. Abu Talhah nampak tu, Nabi dah tak berapa ni mengajar dia. Balik dia lari kat rumah. Dia kata, isteriku ada apa-apa makanan kat rumah kita? Bini dia kata, tengok ada satu pot gandum. Kata dia isteri Abu Talhah, ya suamiku, ada satu pot, bolehlah untuk makan seorang. Dia kata, aku tengok Nabi ni macam makan banyak hari tak makan dah. Sensitifnya orang dengan Nabi ni. Tuan-tuan tahu saya makan ke belum? Apa bukan peduli. Duk gelak dengar ceramah aku makan ke dah, apa kan kata apa. Jadinya melawak lah. Saya makan dah tadi pun. Masuk maghrib makan, tak apa dah tu. Jadi
Nak menyebut tadi ni, dia kata tak apa buat, aku nak pergi panggil Nabi ni. Nak panggil Nabi, dia kata tak apalah. Akhirnya Abu Talha pergi, bisik ke telinga Nabi. Dia kata, Rasulullah, kat rumah ada makan, aku tahu kamu tak makan, nanti lepas ngajar pergi rumah ya. Nabi kata insya-Allah. Lalu Nabi pun terus kata, tuan-tuan, Abu Talha jemput ke rumah. Ada kenduri, ada bekwah. Orang Kelantan panggil bekwah. Tahu bekwah? Dari mana perkataan bekwah tu? Asalnya big work, kerja besar. Jadi di Kelantan kan bekwah, gitu. Tak tahulah betul tak betul, aku mendatang aku main bubuh ya. Jadi tu panggil bekwah tu asal kata big work, kerja besar kan, kenduri tu kerja besar kan. Dia panggil big work, tapi dia panggil bekwah hari tu. Baik. Jadi dia kata Abu Talha ajak pergi makan. Abu Talha pucat lesi, darah tak ada. Balik lari, dia kata sudahlah, dia kata Rasulullah ajak satu masjid. Kenapa? Kenapa? Nabi takkan bercakap kalau dia tak diberitahu. Sebagaimana Nabi pernah sebelumnya semayang pakai kasut, selang beberapa hari buka kasut. Sahabat tanya, kenapa buka kasut? Kemarin kan hang semayang pakai kasut, kenapa hari ni buka kasut? Sebab sahabat bimbang, takut ada turun wahyu larang pakai kasut semayang. Ternyata Nabi kata, aku baru sahaja diberitahu oleh Jibril bahawa pada kasutku ada najis. Jadi Nabi buka kasut tu kerana ada najis. Jadi tertolaklah pandangan mengatakan semayang pakai kasut tak sah, yang ditujukan pada orang yang berhimpun 31 bulan itu. Keluar surat khabar, peserta himpunan semayang semua tak sah, tak pakai kasut. Pakai kasut semayang. Siapa cakap pakai kasut tak sah semayang? Kecuali kalau dia pakai kasut, baju seluar tak pakai, memang tak sah. Tapi selagi mana dia tutup aurat, pakai kasut pun tak apa. Tapi kita kan tak faham kan. Tu sebab pergi Mekah, nak lantai panas-panas, dia datang pada hotel pakai selipar tu. Masa semayang dia tanggal selipar, tergedik kaki tu. Bimbang takut tak sah semayang, akhirnya tak sah sungguh. Sebab apa? Bergerak tu. Ni panas kaki. Ni semayang ke lari setempat? Dia begitu. Jadi kaki. Jadi sahabat tanya, kenapa buka kasut? Gitu. Jadinya tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi sebut? Kerana Nabi faham bahawa ramai di kalangan sahabat dia yang tak makan. Sebab apa? Sebab dia rasa mata tak apa nampak, badan tak apa stabil. Dia nampak mungkin yang masing-masing dah tahan macam mungkinnya, wallahu alam situasi masa itu. Maka akhirnya Nabi ajak semua menjiwai kesusahan orang lain. Diringkas cerita, pergi rumah Al-Fah Matin. Nah, Abu Talha tak makan tuan-tuan. Nabi kata ambil, jangan duk tegur, ambil lah, ambil, tutup lampu sikit, ambil. Akhirnya semua boleh makan kenyang. Barulah Abu Talha makan untuk dia, takut dia. Ni sifat sahabat dulu kan. Kalau kita kalau barang sikit, kita lantak dulu lah, baru bagi kat orang. Tu dia terbalik sikit, tu kelebihan kita pula. Jadi tak apalah, nak ceritanya tadi, Nabi tadi menjiwai tadi tu. Sebab apa Allah jadikan dia susah? Dia menjiwai orang susah. Sebab tu sehingga hadis kursi menyebut bahawa siapa-siapa yang menghina orang miskin dengan sebab miskinnya, dia seolah-olah memalu gendang untuk berperang dengan aku, kata Allah. Hina orang miskin dengan sebab kemiskinan. Hina di sana maknanya apa? Bukan maki hamun saja. Ambil kesempatan, guna peluang orang susah untuk kepentingan diri. Ni semua makna menghina orang miskin. Nak saja dia bagi susah, biar senang kita tarik hidung contohnya. Ini semua ditakrifkan oleh ulama sebagai menghina orang miskin dengan sebab miskinnya. Tapi kalau orang miskin tu perangai huduh tu tak apa.
Jadi Nabi sampai keluar hadis kata macam tu, bahawa siapa yang hina orang miskin dengan sebab miskinnya, maka dia seolahnya memalu gendang untuk berperang dengan aku. Sebab apa? Yang menakdirkan orang itu miskin adalah aku, kata Allah. Tiba-tiba kau hina apa yang aku telah tentukan pada dia. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Ini yang ciri ketiga tadi. Bagaimana kita menjadikan Nabi itu sebagai satu-satunya contoh keutamaan kita. Yang lain kita boleh ambil contoh, tetapi menjadikan Nabi itu sebagai contoh. Sebab itu tuan-tuan, sejarah Nabi ini tak boleh diseleweng. Sebab bila engkau seleweng, engkau akan meninggalkan sunnah. Tak, kita tukar fakta. Kita kata jubah ni bukan sunnah, dia pakaian Arab, pasti dia takkan pakai, kan? Maka rugi kamu, kerana ternyata nak tak nak pakaian itu adalah sunnah. Faham maksud saya? Masalah pakai tak nak pakai itu bab suku. Tapi bila kau menyelewengkan sirah Nabi, mengatakan pakaian jubah itu bukan sunnah, terbaliknya pakaian Arab, bermakna kau takkan pakai. Sedangkan hakikatnya kau pakai tak pakai, pakaian itu tetap sunnah. Maka ternyata kita telah menolak satu sunnah, yang rugi adalah kita. Simpan janggut. Tak, janggut ni bukan sunnah ni sebab tak ada pisau cukur, contohnya. Nak potong kangkung ada pisau, takkan betulnya tak boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, tak apalah kalau hang tolak kata, tapi hakikatnya ada hadis sahih mengatakan Nabi ada janggut. Bila Nabi ada janggut, bermakna janggut itu sunnah. Setuju tak setuju, itu hakikatnya. Kalau kamu nak selewengkan, kamu boleh seleweng, tapi kamu yang rugi. Jadi hakikatnya begitu, kan? Jadi sejauh mana kita meletakkan Nabi itu sebagai contoh kita, dan ada kena semangat tu. Apa yang belum kita buat? Abu Hurairah tu, Omar, sahabat-sahabat lain pernah masuk bilik Aisyah. Omar sendiri jumpa Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang Nabi buat yang aku belum buat? Itu ditanyanya. Oh, minta maaf Aisyah pula. Omar. Ya, Omar tanya pada Hafsah, apa yang Nabi buat yang bapak belum buat lagi? Mencari sunnah. Kita dah tahu pun tak buat. Hari-hari ceramah, benda je, merokok juga buat. Tak cukup dengan rokok yang berasap, elektronik lagi. Pandai buat hukum, tak apa elektronik Ustaz, dia boleh mengurangkan 25% kan rokok. Kau tinggal semua kan masalahnya. Baik. Jadi kita dah tahu Nabi memudahkan urusan isteri dia naik ke atas kenderaan. Ni kita tahu dah ni. Sampai hari ni kita masih belum buat. Memudahkan isteri kita naik kenderaan. Nabi biar isteri dia pijak paha, dia angkat sampai boleh naik belakang unta. Kita tak payah rendahkan paha, buka pintu saja. Kalau tak paha, atas bumbung dia duduk. Lah, buka pintu kan, memudahkan, cukup walaupun sekali kan. Kenapa? Aku nak buat sunnah. Ini yang simple-simple lah tuan-tuan ya. Banyak lagi tu. Tapi nak ceritanya sejauh mana kita melihat kepada sunnah itu sebagai satu kriteria utama dalam melahirkan rasa cinta. Karena itu Nabi kata fattabi'uni. 3. Yang keempat, yang terakhir, tuan-tuan sekalian, berhenti sekat ni dulu. Sambung lain kali pula. Jadi tuan-tuan sekalian, jazakumullah khairan katsira ya atas kehadiran dan cukur, alhamdulillah. Dan saya juga sempena Maulid Rasul ini ya, macam biasa ya, buka sejadah, nanti mohon sejadah ya untuk pembangunan sekolah saya. Dia sudah siap. Hujan banjir itu terbantut, struktur tanah yang telah kami label tu agak berubah, terpaksa label semula pula. Dia tak banjir tempat saya tu, tapi hujan sampai 3 minggu tak berhenti. Jadi sikit sebanyak dia aliran air apa sebagainya tu. Jadi kita hajatnya tu awal Februari mau dibangunkan bangunan yang pertama, iaitulah masjid, dan bangunan kedua asrama pelajar. Jadi setakat ni tuan-tuan sekalian, wang tu untuk nak mulakan projek dah ada, tapi untuk melengkapkan projek tu belum ada. Jadi harap-harap semangat Maulid Rasul itu sebagaimana Abu Lahab tadi ya, bebaskan dia tu. Kalau hari sebelum ni kedekut, hari ni jangan kedekut gitu kan. Kalau hari biasa-biasa
duit shilling hari ni, duit shilling tak terima musim banjir, takut tenggelam. Jadi jazakumullah khairan katsira di atas sumbangan yang tuan-tuan, dan saya mengalu-alukan lah, tuan-tuan kalau berhajat nak pergi tengok projek kita, sila. Tak jauh, tuan-tuan keluar daripada exit Temeloh, hala ke Derantut dalam lebih kurang 10 minit, sampai di ada satu simpang 4 itu, Kerdau, tanyalah mana sekolah Ustaz Kamal, tunjuk depa tu. Tak ada sekolah lain, saya seorang, sekolah nama Kamal saya seorang. Ada tunjuk nanti, ya, dibawa sekolah yang sedia ada dan tapak baru yang kita nak bangunkan, depa boleh tunjuk insya-Allah. Kalau kau nak pergi tengok ya, tuan-tuan sekalian ambil bergambar ya, kuat lentang, kuat kupu-kupu apa boleh lah tuan-tuan. Jadi jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.